balik pulau. Terima kasih Tan Sri Pengerusi kerana beri peluang kepada Balik Pulau untuk membahas peringkat jawatankuasa mengenai Kementerian Penerangan Komunikasi Kebudayaan. Saya ingin membahas pertama sekali mengenai aspek komunikasi Pak Menteri, iaitu 04000. Saya melihat di sini di bawah penjelasan di sini dikatakan antara objektifnya antaranya ialah pengubalan undang-undang Akta berkaitan industri komunikasi, kajian impak dasar komunikasi. Pak Menteri makrif hubungan kait media dan demokrasi. Media mempunyai hubungan langsung dengan kedudukan demokrasi. Dan hatta dari segi kajian menunjukkan, kalaupun tidak boleh diterima, mungkin sebagai satu rujukan, Freedom House membuat kajian bahawa negara-negara yang mana bebas, paruh bebas dan sebagainya mempunyai impak langsung terhadap kedudukan ekonomi, dasar demokrasi dan sebagainya. Soalan saya, Pak Menteri, adakah ini bermaksud kajian impak dasar komunikasi ini telah dibuat? Bila saya mahu tahu bila ianya mula dibuat, terutama dalam hubung kait dengan tahap demokrasi, khusus antara hubungan media dan demokrasi. Soalan saya khusus. Kalau bila ianya dibuat, dan saya mahu tahu, Pak Menteri tolong jelaskan Dewan Pertimbangan apa keputusannya, di sini katakan outputnya, dan juga saya mahu tahu terutama khusus apakah perancangan kerajaan terutama dalam mau membelanjakan peruntukan untuk 2013 ini di atas kata kunci impak dasar komunikasi. Dan hal ini saya mahu merujuk kepada Pak Menteri terutama sekali cadangan semalam seperti yang dikatakan oleh SPR semalam, ada persefahaman di antara dua kementerian ini terutama sekali di dalam merangka perjalanan pilihan raya yang akan datang. Saya mahu tahu airtime-nya banyak mana, macam mana dari segi SOP-nya, dari segi prosesnya, dan bagaimana kita ahli parlimen boleh lebih bersedia. Kerana semalam kita dapat penjelasan daripada SPR, sekarang ini saya mahu penjelasan daripada pihak Kementerian Penerangan. Pak Menteri, seterusnya untuk item yang kedua, saya ingin memohon penjelasan Pak Menteri mengenai isu yang saya bangkitkan ketika membahas mengenai Kementerian Pembangunan Bandar dan Desa, iaitu mengenai isu jalur lebar. Pak Menteri, saya mahu Pak Menteri menjelaskan, kalau ikut di sini projek jalur lebar item 3100 ni banyak juga, iaitu tempat 200 juta. Jadi saya mahu Pak Menteri, soalan saya khusus Pak Menteri, mengenai perancangan jalur lebar di desa, iaitu soalan saya khusus di mana, bagaimana, dan tahap megabyte per secondnya itu berapa. Sebab bagi saya, untuk sebuah negara yang mau menjadi negara maju 2020 ni, sekurang-kurangnya pun anggaran saya megabyte per secondnya itu sekurang-kurangnya 30 ke 40, barulah kita boleh upload, download dan sebagainya. Kalau ia masih lagi di bawah, macam kita di parlimen dikatakan antara 11 hingga ke 15, saya rasa banyak perkara lagi yang perlu kita buat. Kebetulan Tan Sri pun tahu, kita menghadiri World E-Parliament, kita berbincang di room baru ini bagaimana semua negara membandingkan kita punya pencapaian usaha-usaha mereka ke arah menjadikan ICT ini sebagai satu kekuatan terutama dalam agenda-agenda pendemokrasian. Dan dalam hal ini Mak Menteri, saya tanya khusus mengenai desa, dan saya tanya khusus juga mengenai Parlimen Balik Pulau. Apa perancangan jalur lebar kementerian terutama untuk Parlimen Balik Pulau yang kebetulan diangkat oleh Kementerian Kerajaan Pusat dan juga Kerajaan Negeri untuk agenda hak pendidikan. Mana mungkin agenda hak pendidikan yang canggih dapat dilaksanakan dengan baik kalau tidak selari seiringan dengan agenda projek jalur lebar. Dan atas dasar itu, Mak Menteri, saya ingin katakan, dan Mak Menteri mungkin boleh sanggah pandangan saya ini. Saya katakan sekarang ini ialah internet adalah hak asasi manusia. Internet is a human right. Maksudnya kalau hari ini kerajaan menggalakkan pendekatan ICT, tetapi akses maklumat kepada rakyat terbantut, saya rasa perkara itu ialah perlu dijelaskan oleh kerajaan. Kerana ini bermaksud rakyat akan
sukar untuk melakukan perkara-perkara dan tanggungjawab mereka, dan perkara-perkara tersebut mungkin boleh memberi implikasi keperlembagaan. Dan apa yang saya maksudkan di situ ialah sebaliknya, sekiranya kerajaan memungkinkan perkara tersebut, ianya akan menjayakan perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh masyarakat di bawah tanggungjawab sebagai masyarakat yang baik. Dan pada masa yang sama, Mak Menteri, saya ingin saya terpanggil untuk menyentuh sedikit mengenai apa yang dikatakan oleh rakan saya daripada Sedang tadi. Mana mungkin Suruhanjaya dengan kekuatan yang ada untuk siasatan sebegitu tak dibuat. Sebenarnya pun dapat SMS MMS tu. Dia bagi dalam berapa second, saya ingat saya dapat sampai bertalu-talu record pasal video lucah mengenai Matampau ni. Dan kebetulan pula saya tengok isu tu dah satu ketika jadi satu isu yang panas. Ketika itu ada video macam-macam. Dan di sini Mak Menteri, dikala kita, Mak Menteri pun tahu, ISP kita semua ni memang monopoli, kerajaan yang kontrol. Telekom kau senang nak pantau. Maksudnya kalau kementerian mau buat, boleh. Mau kekuatan si perundangan, rakan bijaksana saya pun cakap tadi, dari segi akta pun ada kuasa, dari segi undang-undang jenayah pun ada, apatah lagi kalau tak boleh juga kita boleh ke mahkamah mendapat perintah mahkamah kalau perlulah untuk mendapatkan akses kepada orang-orang tertentu. Dan apatah lagi Mak Menteri, Section 114A juga telah diluluskan, presumption of facts. Maksudnya kalau orang hantar nombor tadi tu, SMS dengan MMS tu, kalau apatah lagi sekarang pula nombor mesti didaftar walaupun prepaid dan sebagainya. Presumption of facts, orang itu yang perlu buktikan bahawa dia bukan orang yang menghantar. Takkan perkara tu SKMM tak boleh buat. Dan saya pun tahu kebetulan ketua SKMM pun saya kenal, orang yang punya latar belakang undang-undang, hebat orang dia. Takkan dia tak boleh bagi nasihat perkara begini. Seterusnya Mak Menteri, saya ingin menyentuh item yang ketiga, iaitu mengenai isu 230400, kumpulan wang warisan dan pengurusan tapak warisan dunia. Mak Menteri, sekali lagi Mak Menteri, saya bangkitkan isu ini, dan untuk tujuan rekod, saya mengatakan bahawa saya dapat maklum malas yang baik daripada Menteri sendiri ketika saya bahaskan mengenai isu tapak warisan masjid antara tertua di Asia Tenggara, Masjid Batu Uban. Ketika itu Menteri memberi penjelasan yang baik kepada saya apa yang berlaku di lapangan dan apa yang berlaku di dalam pejabat. Tapi Menteri, saya mahu tahu di Dewan Mulia ini apa perkembangan terbaru mengenai usaha ke arah mengangkat Masjid Batu Uban sebagai masjid warisan dan antara tertua di Asia Tenggara. Dan kedua Mak Menteri, ini saya mohon campur tangan Mak Menteri, kerana dia melibatkan syarikat JLC kerajaan. Projek UDA untuk membangunkan Kampung Tanjung Tok Kong, baru-baru ini memang kita nampak secara umum macam seolah dah selesai. Maksudnya bagilah kondominium kepada penduduk-penduduk ni, bagilah apartmen. Mak Menteri, cadangan yang dicadangkan oleh UDA tersebut, saya khawatir Mak Menteri tidak mendapat pandangan kementerian yang memang arif mengenai hal warisan. Mak Menteri, saya rasa cadangan UDA tersebut saya rasa boleh diperbaiki, terutama sekali mengambil kira dasar warisan negara, mengambil kira aspirasi kebudayaan negara, mengambil kira komitmen kerajaan negeri dan juga komitmen saya rasa kementerian sendiri. Maksud saya itu setakat hari ini Lansir Pengerusi, mana mungkin warisan itu hanyalah satu sudut galeri. Tak mungkin. Warisan ini mestilah satu warisan yang hidup. Maksudnya kalau kita kata Kampung Tanjung Tok Kong itu ialah kampung yang mungkin kampung yang satu-satunya kampung Melayu tradisi di Georgetown. Bayangkan kalau hari ini projek yang dibangunkan oleh UDA pun dapat tanah daripada kerajaan. UDA bukan tak ada duit pun. Dia dapat kereta, dapat semua pun, yang jadi pengerusi jadi apa semua disebab keputusan kita. Jadi di sini saya rasa kalau pekan dengan kepimpinan hari ini boleh memberi arahan kepada kementerian, cadangkan satu cadangan yang lebih baik kepada UDA di dalam menyantuni agenda warisan, kerana benda itu telah diangkat. Dan saya mohon pegawai, kalau perlu kepakaran sokongan, ada kebetulan Profesor Wazir Jahan, Profesor Muhammad Haji Saleh, USM membentuk satu usaha NGO. Saya berkata begini Mak Menteri, kerana saya kesian pakar-pakar ilmuwan ini berusaha secara sendiri tanpa bantuan kerajaan, tanpa dan sebagainya, mau menjadikan agenda warisan ini. Dan saya yakin UDA punya kekuatan kewangan. UDA bukannya rugi. UDA setakat hari ini laporan dia hantar kat kita, dia untung. Apa salahnya atas dasar CSR, atas dasar kebudayaan, atas dasar komitmen kerajaan,
dia membaiki lagi. Saya ambil setakat ini saya menggunakan membaiki. Sebelum saya katakan di sini, rakyat ada yang tidak bersetuju akan bangun menyanggah agenda warisan kerajaan yang katanya ialah melepas batu di tangga. Tapi di sini Mak Menteri, kami masih lagi memberi harapan peluang kedua pada kerajaan untuk memberi nasihat kepada UDA, dan saya rasa UDA pun saya ucapkan terima kasih juga kepada pengerusi yang ada di sini yang berada kebetulan rakan di parlimen ya berbincang dengan kerajaan ini sebenarnya, tapi saya mahu perkara tersebut mendapat bimbingan, tunjuk ajar secara langsung oleh kementerian, dan saya mahu menteri menjelaskan dewan ini apa peranan kementerian di dalam projek tersebut, ataupun UDA dan kerajaan tak minta langsung bantuan atau kepakaran kementerian yang mana saya rasa punya latar belakang dan pengalaman tersendiri. Akhir sekali Mak Menteri, saya ingin menyentuh sikit isu 01200 pembangunan kandungan penyiaran digital. Mak Menteri, media pada hari ini telah melalui satu evolusi yang saya rasa yang kita semua maklum. Pembentukan sosial media dan sebagainya telah memberi satu impak langsung. Kita lihat apa berlaku di Timur Tengah, di Arab Spring dan sebagainya. Tetapi dalam konteks ini yang saya mahu penjelasan Mak Menteri ialah sejauh mana kementerian terutama RTM ini mengambil manfaat kekuatan YouTube, kekuatan sosial media, kekuatan banyak lagi ni. Karena saya rasa ianya sekiranya ia diambil, ia mampu akan memberi kesan penyiaran yang lebih efektif. Dan saya juga kebetulan baru ini terlibat di dalam perbincangan, ya, maksudnya ada sedikit baru perbincangan, kebetulan perbincangan ini public broadcasting, isunya public broadcasting, sehingga kan yang mereka itu menjadi isu politik apabila Mitt Romney salah cakap mengenai Big Bird, mengenai Sesame Street tu, sehingga dia katakan kalau dia naik dia akan hapuskan Big Bird. Sebegitu pentingnya isu public broadcasting ini. Yang saya maksudkan di sini Mak Menteri, sehingga hari ini isu ini mungkin dimonopolikan oleh RTM, karena saya tahu di Singapura baru-baru ini diwujudkan public broadcasting grant, yang mana dia menggalakkan pengusaha-pengusaha bukan sahaja dari pihak kerajaan untuk mengambil bahagian dalam usaha-usaha public broadcasting, kerana Mak Menteri dalam agenda pembangunan negara, someone ataupun sesiapa mesti mengambil tanggungjawab mengadakan kerja-kerja perkhidmatan awam ini. Dan dalam hal ini kita mungkin tidak mahu membebankan semua kepada RTM, tapi yang saya mahu mohon penjelasan Mak Menteri, apa dasar yang ada ini, apa perancangan di dalam menyantuni agenda public broadcasting ini. Karena saya rasa terbukti membantu banyak dalam agenda pembangunan masyarakat, pendidikan, agenda kebudayaan dan sebagainya. Dan saya rasa Mak Menteri, perkara ini perlu diberi penjelasan di dewan ini, kerana ini adalah isu antara isu yang dibincangkan kebetulan baru ini di Prague, Forum Media dan Demokrasi. Kebetulan saya dan juga pengarah Director General European Union Broadcasting berbincang isu-isu ini, dan saya rasa isu ini juga saya mahu mohon pandangan Menteri, apakah yang Malaysia telah rancang untuk rakyat Malaysia melalui public broadcasting. Terima kasih Menteri.